tarikan pelancong. Kalau pelancong pergi sana, bau pun dia tak boleh tahan, macam mana? Benda macam ni, kita kena put it straight lah. Kita kena terima hakikat bahawa kita perlukan pengurusan baru kepada kerajaan negeri Kelantan itu sendiri. Barulah kita boleh nampak perubahan berlaku. Okey? Okey Tok, bila Tok cakap tadi pasal Islam, kita melihat PAS ni terlalu ekstrim dalam membawa tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Yang di-Pertuan Agong, 4 kali kita tukar Perdana Menteri. Cukuplah. Baginda tak mau lagi. Baginda berharap supaya sebelum baginda kembali ke Pahang sebagai Sultan Pahang, baginda tak perlu nak membuat upacara angkat sumpah bagi seorang lagi Perdana Menteri. So benda ni akan merosakkan ekonomi negara dan akhirnya yang akan terkesan kesian ni rakyat. Jadi jangan kita lupa benda tu. Ya. Itu. Ya. Tadi Datuk Wan dah cakap pasal Selangor kan Kelantan. Okay. Selangor kan Kelantan, kita tengok anak-anak orang Kelantan ni banyak merantau ke negeri Selangor untuk mencari peluang pekerjaan. Ya. Kalau Datuk kata Selangor kan Kelantan, ada jaminan tak bila PN dan PH dan BN memerintah Kelantan, PH dan BN mampu membuka peluang pekerjaan supaya anak-anak Kelantan ni tak perlu lagi merantau ke Selangor? Itulah yang ada dalam perancangan kita. Malah sepatutnya sekiranya dulu apa yang telah dirancang melalui ECRL. Kita lihat di Pantai Barat, kenapa Pantai Barat lebih maju? Kenapa Georgetown, Ipoh, Kuala Lumpur, Seremban, Melaka, Bandar Hilir, Johor Bahru lebih maju berbanding dengan Pantai Timur? Kerana mereka mempunyai laluan kereta api daripada utara ke selatan. Mereka mempunyai lebuh raya daripada utara ke selatan. Perhubungan itu sangat memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi, pemesratan bandar-bandar di Pantai Barat. Kalau misalnya ECRL tidak diganggu, sudah lama kalau Mahathir dulu tak membatalkan perjanjian ECRL, mungkin ECRL dah lama siap dah. Dan setiap laluan Kota Baru, Kuala Terengganu, Kemaman, Kuantan, semua laluan-laluan ECRL ini, bandar-bandar kecil ini akan menjadi bandar besar. Bandar yang pesat. Dan akan dikunjungi oleh pelancong-pelancong. Pelancong-pelancong daripada China umpamanya. Kalau mereka turun, mereka habis kuat mereka pergi ke Georgetown. Mereka habis kuat pergi ke Johor Bahru, Bandar Hilir, Pulau Sipadan. Ada tengok pelancong-pelancong daripada China ni berkunjung ke Kota Baru, pergi ke pasar Cik Siti Khatijah. Ada? Semayang. Tak ada. Pergi ke pasar Kepayang di Kuala Terengganu, membeli barang-barang kerap tangan macam wow ke, gasing ke, ataupun kain plekat ke, batik ke. Ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab kita tidak menyediakan prasarana yang membolehkan mereka ni. Lepas ni, pelancong-pelancong daripada China boleh berhenti di Kota Baru, boleh berhenti di Kuala Terengganu, Kemaman, Kuantan. Bandar-bandar ini, industri kecil sederhana akan boom, akan meletup. Bandar-bandar ni akan membolehkan peluang-peluang pekerjaan baru diwujudkan. Anak-anak kita tak perlu lagi merantau ke Kuala Lumpur. Setiap kali nak Hari Raya Haji, jam. Dan kalau ECRL ni siap pun, nak balik Kelantan pun 4 jam je. Dia tak makan masa yang lama macam sekarang. Dan kita tidak akan berhadapan dengan traffic jam yang keterlaluan. Sebab anak-anak kita, bukan hanya dengan adanya ECRL ini, anak-anak kita sudah boleh bertapah, berniaga. Ada banyak peluang-peluang pekerjaan yang akan wujud di negeri asal dia. Dan ini membolehkan mereka tidak perlu merantau lagi seperti mana sebelum ni. Untuk ECRL ni saja
jangkaan pertumbuhan ekonomi kita ialah tambahan sebanyak 1.5%. 2017 tu kita punya pertumbuhan ekonomi antara yang tertinggi di dunia. Nombor 3. 5.9%. 5.7%. 2017. Cuba tambah lagi 1.5%. So, sayang. Sebab bila kita berikan kuasa pada orang yang tidak layak dan tidak patut diberikan amanah ni, hancur negara. Okey, silakan. Tadi tu ada sebut Ya. pasal Anwar Musa sikit tadi tu. Ya. Dalam podcast dia ada sebut. Anwar Musa pun dah pandai podcast. So sekarang ni dia ada sebut dalam podcast dia. Semenjak dah tak ada jawatan ni kan. Banyak masa tu. Ada banyak masa. Dia tak masuk yang tu, keluar sekejap. Sikit lagi kena panggil tu. Podcast dia apa nama? Keluar selamanya. Keluar terus. So, Ya. jadi dalam podcast dia cakap dia ada hantar surat kepada Presiden Ah. selepas kena pecat. Dia Okey. kata dalam 4-5 line lah surat tu. Panjang dia kata. Ya. So dia kata dia ada bagi option kat Presiden. Dia tanya apa kesilapan dia. Oh. So dia bagi saya dia dalam podcast tu dia cuba nak play victim lah tu. Ya. So mungkin Datuk boleh jelaskan sikit kepada orang yang masih tak faham kenapa Anwar Musa Pecat. dipecat tu. Bagi saya lah, manusia macam Anwar Musa ni, kita dah tak payah nak bagi orang faham dah. Kan? Sebab rata-rata rakyat Malaysia dah sedar bahawa inilah pengkhianat. Tali barut Muhyiddin Yassin. Kan? Orang ni lah yang banyak merosakkan, yang banyak membisikkan bisikan-bisikan syaitan kepada Ismail Sabri sehingga hancur parti kita. Kan? Mereka ni lah yang menjadi tali barut kepada musuh kita. Kalau mereka ni meletakkan kepentingan parti mengatasi kepentingan diri mereka, mereka tak delay pilihan raya, mereka tak membantu pihak musuh mengukuhkan kedudukan dia, mereka tidak melakukan serangan-serangan bertali arus terhadap kepimpinan parti, sudah pasti tidak ada sebarang tindakan disiplin ke atas diri mereka ni. Tetapi kalau dah setiap hari kerja dia melanggar apa yang terkandung di dalam Perlembagaan UMNO dalam konteks menjaga nama baik parti, dah kerja dia memburukkan pemimpin parti, dan apa yang dia cakap itu memberi kesan kepada keputusan pilihan raya. Dia memang terang-terang memburukkan imej parti. Sehingga hari ini, walaupun dia dah lama kena pecat. Jadi hari ini kalau dia tak nampak lagi di mana silap dia sendiri, bagi saya orang macam ni kita supply tali je lah. Tali gantung. Okey. Okey, Tok. Ya. Kalau kita tengok carta negeri mana penyumbang terbesar, mungkin admin boleh tunjukkan carta sikit lah. Tolong share ni tu. Share. Boleh Kita minta kawan-kawan kita minta tolong share live kita pada malam ni supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada maklumat-maklumat yang kita hidangkan. Ini prestasi ekonomi mengikut negeri tahun 2022. Tuan-tuan tengok negeri Selangor negeri Selangor, wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Pahang. Tak ada satu pun negeri yang ditadbir oleh PAS ataupun ditadbir oleh Perikatan Nasional yang menjadi tempat teratas. Semua negeri-negeri di bawah kerajaan perpaduan. 6 negeri yang menyumbang pertumbuhan pendapatan KDNK negara, keluaran dalam negara kasar. 72.9% datangnya daripada negeri Selangor, wilayah Persekutuan, Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Sabah. Ini kita kena jelas supaya rakyat tahu. Okey, apa soalan? Okey, soalan dia kat sini tu. Ya. Bagaimana kerajaan negeri Kelantan ingin membantu atau ingin memastikan kebajikan rakyatnya terbela kalau pendapatan negerinya tak seberapa? Dia bukan masalah nak membela rakyat dia tak boleh. Kaki tangan awam dia, kaki tangan kerajaan negeri dia
gaji pun dibayar dengan bantuan kerajaan pusat. Jadi kalau nak belanja selain daripada gaji tu, saya rasa kerajaan pusat pun tak benarkan mereka ni mengambil hutang. Jadi itu sebabnya kita kena letak pasukan yang berkemampuan untuk mentadbir negeri, boleh menjana sumber pendapatan pada negeri, sehingga negeri boleh berdikari. Tidak lagi menjadi negeri yang hanya mengemis mendapat simpati daripada kerajaan persekutuan. Dan sekiranya kerajaan negeri itu mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan persekutuan. Kalaulah misalnya kerajaan Mak Yaakob pun boleh dapat 1.5 bilion daripada PM10. Saya yakin kalau kerajaan perpaduan memerintah negeri Kelantan, memerintah negeri Terengganu, memerintah negeri Kedah, banyak lagi peruntukan-peruntukan yang boleh disalurkan oleh kerajaan persekutuan. Ini. Okey Tok, Ya. bermakna kita boleh rumuskanlah. Jadi untuk PRN akan datang ni, jika selari kerajaan perpaduan di pusat dan juga di negeri, Ya. mungkin bakal ada kemajuan yang akan kita lihat. Sudah pasti. Itu dah pasti. Kita ambil contoh lebih kurang dalam 12 tahun dah. Kerajaan di Kelantan pernah ditadbir oleh BN. Dalam tempoh yang singkat itu, macam-macam pembangunan yang dibawa oleh kerajaan kita, Kerajaan Barisan Nasional di negeri Kelantan. Itu baru tempoh yang singkat. Kebanyakan benda-benda besar yang berada di Kelantan tu ialah ketika zaman itu. Selepas dipulangkan balik kepada PAS sampai ke hari ini, kita tak nampak apa yang simbolik, apa-apa yang dilihat sebagai satu pencapaian untuk negeri Kelantan. Pasar Siti Khatijah tu pun dia tak boleh jaga kebersihan. Baru-baru ni saya pergi ke sana. Pasar tu pun dia tak boleh jaga kebersihan. Tempat-tempat awam kotor. Lepas tu mereka menceritakan mereka ni membangun bersama Islam. Islam apa yang ajar kita mentadbir negeri ni kebersihan tak jaga? Tak payah cerita bab air. Kita cerita bab kebersihan. Tempat-tempat yang strategik yang merupakan sepatutnya menjadi daya tarikan pelancong. Kalau pelancong pergi sana, bau pun dia tak boleh tahan, macam mana? Benda macam ni, kita kena put it straight lah. Kita kena terima hakikat bahawa kita perlukan pengurusan baru kepada kerajaan negeri Kelantan itu sendiri. Barulah kita boleh nampak perubahan berlaku. Okey? Okey Tok, bila Tok cakap tadi pasal Islam, kita melihat PAS ni terlalu ekstrim dalam kononnya membawa syiar Islam tu kan. Tapi dengan mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dengan mereka ni, mungkin Tok ada penjelasan sedikit. Bagi saya penjelasan yang boleh diterima akal ialah apa yang Muhyiddin cakap tu betul. PAS ni memang parti ajaran sesat. Itu je. Tak ada apa yang lebih tepat daripada itu. Kalau dia menggambarkan masuk PAS, masuk Islam, keluar PAS, keluar Islam. Dia menggambarkan undi PAS, masuk syurga, undi BN, undi PH, masuk neraka. Ni apa kejadah ajaran sesat mana ni? Ayah PIN pun tak keluar macam ini tau. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh siapa nama ni? Zainul Asri. Bagaimana dia boleh tergamak mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa? Dia anggap kita ni musuh PAS sama dengan musuh Allah. Ini satu kesesatan yang amat nyata. Tetapi pemimpin PAS tak ada pun menegur. Zainul Asri ni langsung tak ada. So, benda-benda yang berat macam ni, yang menyentuh soal akidah dan sebagainya, sewajarnya kita pun kena make it clear lah. Majlis Fatwa Kebangsaan, mufti-mufti,
di setiap negeri, sepatutnya mereka ni dah mula mengeluarkan kenyataan. Kena bezakan bahawa Islam itu adalah cara hidup. Ad-din, cara hidup. PAS itu adalah parti politik. Islam bukan PAS. PAS bukan Islam. Kalau PAS tu Islam, Islam tu PAS, maknanya Rasulullah dan para sahabat semua masuk neraka. Sebab dia orang pun bukan ahli PAS. Boleh kita cakap macam tu. So, kita ni sebagai manusia yang diberikan akal waras, kalaupun tak belajar agama dengan mendalam, jangan membiarkan diri kita dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS dengan slogan-slogan yang bagi saya lah tak masuk akal sedemikian rupa. It's too much. Too much. Okey, lain. Kita masuk tajuk-tajuk yang lebih mencabar boleh tak? Kau orang punya soalan ni tak mencabar? Okey, mencabar tu. Tadi Datuk ada keluarkan Mat, ada apa-apa soalan yang mencabar, Mat? Tok, Mimi? Tok ada soalan tu. Ada yang berkata Barisan Nasional bakal banyak hilang kursi akibat konflik dalaman. Adakah kepentingan parti melindungi individu ni masih diteruskan di dalam Parti Barisan Nasional itu? Saya nampak konflik dalaman tu tak ada sangat lah. Tak adalah sangat. Tetapi orang dalam Parti Barisan Nasional ini membantu musuh ada. Membantu musuh ada. Contohnya macam saya dah 2-3 hari ni saya tak boleh tahan. Saya tengok, saya ambil contoh. Antara bukti-bukti yang jelas bahawa ada pemimpin dalam UMNO sendiri membantu musuh kita untuk memburukkan imej kerajaan. Contohnya, utusan Malaysia. Apa tajuk yang dibawa oleh utusan Malaysia? Warga asing kawal ekonomi negara. Bagaimana utusan Malaysia dimiliki oleh kita? Dulu UMNO milik, tapi jual kat orang kita. Sekarang orang kita yang menguasai utusan Malaysia, keluar tulisan macam ni. Adakah ini menambah sokongan kepada Barisan Nasional? Sudah pasti tidak. Ini menghasut pengundi-pengundi khususnya orang Melayu supaya membenci kerajaan. Kemudian, Anwar perlu tunjuk imej PM, bukan aktivis. Ini tajuk utusan Malaysia. Kemudian kita tengok lagi. Apa lagi? Harga ubat dijangka naik 5%. Ini utusan Malaysia. Hari ni kita tengok berita harian. Orang yang sama. Kita tengok TV3. Orang yang sama. Menceritakan tentang kononnya 17 orang yang dilepaskan hari ini dalam mahkamah adalah mereka yang terlibat dengan rusuhan yang telah menyebabkan kematian Allahyarham Adib. Padahal hakikat dan realiti dia, yang dilepaskan ini bukan beberapa orang pemuda India yang peringkat awal dituduh kerana telah memukul Adib. Tidak. Tapi gambaran tu diberikan sedemikian rupa. Yang dibebaskan hari ini semua orang Melayu. 17 orang tu semua orang Melayu. Tapi kenapa nak create kebencian tu? Mengatakan dia orang ni lah yang terlibat dalam insiden pembunuhan ataupun yang menyebabkan Adib dipukul dan meninggal dunia. Padahal peristiwa yang melibatkan 17 orang ini, bila developer menghantar 17 orang ini meminta pihak kuil yang telah pun diberikan papasan untuk keluar daripada kuil tersebut. So ada pula kumpulan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda di kuil itu yang mempertahankan kuil tersebut. Benda tu berlaku pada 26 hari bulan November 2018. Bila ada orang hantar orang pergi ke kuil dan orang yang di kuil ini sebarkan benda tu, esok hari barulah orang besar-besar
secara besar-besaran, turun di kuil. Itu yang banyak yang dibakar, benda-benda dibakar, dan akhirnya berlakunya peristiwa bila pasukan bomba datang nak memadam kebakaran. Itu yang arwah Adib telah dipukul. Itu berlaku 27 hari bulan November. Tapi daripada tajuk TV3 tu sendiri pun dah tak betul. Jelas berniat jahat. Jadi kalau setiap hari kita berusaha untuk memastikan supaya semua fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan, kepada UMNO dijawab, tetapi orang kita sendiri yang menguasai media setiap hari membantu musuh menyemarakkan rasa benci terhadap kerajaan. Apa benda ni? Bila kita cakap masih lagi ada musuh dalam selimut, marah. Tapi itulah realiti. Sampai bila kita nak buat seolah-olah mencurahkan air, kita buat kerja ni mencurahkan air di daun keladi. Kita cuba mempertahankan kerajaan ini, nak pastikan kita berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ni, kita boleh ada kemampuan untuk memberikan saingan. Kalaupun tak menang semua 6, at least ada saingan. Tapi kalau surat khabar utama yang dikuasai oleh orang kita sendiri, setiap hari menghentam kita, menghentam menteri-menteri kita, apa akan jadi? Sudah pastilah keputusan di 6 pilihan raya negeri ini pun akan badly affected. Ini saya cakap terus terang lah, saya kecewa lah. Saya kecewa. Okey? Tapi tu, dekat komen yang video Datuk Ya. keluarkan petang tadi, ramai yang salah faham, mereka menyalahkan KKD dan KDN terhadap artikel-artikel akhbar ni yang dikeluarkan. Itulah kadang-kadang dia orang ni tak membaca ke? Saya menegur pemegang saham. Pemegang saham